nak suruh anak dia semayang. Kita pun jarang-jarang semayang. Jadi payah tuan sekalian. Bila mai duk dengar ceramah macam ni, dia main satu karan, dia main satu charge kat kita ni. Balik-balik tak boleh. Aku nak kena ni berjihad, dia kata kepada keluarga aku, dia kata. Nak berjihad macam mana? Kita tak boleh nak mujahadah. Yang ni yang kata pegang agama, sokongan pegang bara habis. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya alim 'allimna al-Qur'an. Allahumma ya alim 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya alim 'allimna al-bayan. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau, Timbalan Pengurusi, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Surau, seterusnya hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita tidak jemu-jemu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempatan yang telah diberikan pada malam ni, dalam keadaan kita meringankan langkahan kaki untuk hadir ke rumah Allah ini, di dalam rangka untuk kita berada dalam majlis ilmu, satu tempat ataupun satu keadaan di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan bahawasanya majlis ilmu ini merupakan satu raudhah, taman min riyadil jannah, daripada taman-taman syurga. Dan amalan ini juga diamalkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau mereka nampak Nabi SAW ada dalam Masjid Nabawi, kalau mereka nampak Nabi ada duduk di mana-mana, mereka tidak akan melepaskan peluang untuk nak duduk bersama dengan Nabi. Bila duduk dengan Nabi, secara tak langsung majlis ilmu itu akan berlangsung. Kerana Nabi SAW bila duduk dengan dia akan memberikan nasihat. Dia akan memberikan kepada mereka itu peringatan. Jadi mereka akan duduk dengan Nabi. Paling-paling kalau tak dapat satu dua hadis daripada Nabi pun, sekurang-kurangnya mereka mendapat doa daripada Nabi. Kalau tak dapat doa daripada Nabi pun, sekurang-kurangnya mereka mendapat barakah duduk di dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu ni, dalam sebuah hadis, ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala dia bertanya kepada para malaikat, Tuhan kata, inna lillahi malaikatan sayyarah, sesungguhnya para malaikat Allah Ta'ala itu
ada yang ditugaskan untuk sayarah. Dia menjadi satu malaikat yang dia mencari mana-mana majlis ilmu. Bila dia jumpa dengan majlis ilmu, dia nanti akan turun dan dia akan bersama dengan orang yang ada dalam majlis ilmu itu. Hatta Nabi SAW sebut, Nabi kata banyaknya malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk hadir ke majlis ilmu ini, sehingga kan mereka meletakkan sayap mereka itu berlapis-lapis. Maksud dia, mereka main ke majlis ilmu, mereka buka sayap mereka sampai ada malaikat yang lain pun buka sayap sampai berlapis-lapis. Kata Nabi SAW, la tallahu ajnihataha ridhan bima yasna'. Hadis Nabi bunyi macam tu. Nabi kata mereka meletakkan ajnihataha, meletakkan sayap mereka itu kerana mereka redha, mereka kasih kepada orang-orang yang boleh melapangkan masa, orang yang boleh meluangkan masa dan waktu semata-mata nak duduk dalam majlis ilmu. Apabila kita dah tinggal majlis ilmu, bila dah habis majlis ilmu, semua orang berkat balik rumah. Tuan-tuan balik rumah, saya pun balik rumah. Begitu juga dengan para malaikat. Para malaikat juga mereka pun akan bersurai. Dan ke mana mereka itu? Dalam hadis sebut kata mereka itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila duduk dengan Tuhan, Tuhan nanti akan tanya, min aina ji'tum? Hamba mai daripada mana? Tuhan tanya, kamu datang daripada mana? Wa huwa a'lam. Sedangkan Tuhan pun tahu kata depa ni mai daripada mana. Tuhan tahu kata malaikat ni pi ke mana. Jadi para malaikat pun jawab, ji'na, kami datang daripada ibaduk, daripada hamba-Mu ya Allah. Ibadat, daripada hamba-Mu ya Allah. Yang mereka ini sedang bersolat, sedang berzikir, sedang mengingati-Mu, dan mereka berada di dalam majlis zikir, majlis ilmu. Allah Ta'ala tanya para malaikat, yang mereka pulun sangat duduk dalam majlis ilmu ni pasal apa? Malaikat kata kerana mereka itu mengharapkan syurga-Mu ya Allah. Tuhan kata mereka nak sangat syurga aku ni, mereka pernah tengok ke syurga aku? Mereka pernah masuk ke dalam syurga aku? Malaikat kata mereka tidak pernah masuk. Kalau mereka tengok ni macam mana, sudah pastilah mereka akan lebih lagi meningkatkan lagi amalan untuk betul-betul mereka nakkan syurga Allah. Lagi pasal apa mereka duduk dalam majlis ilmu? Kerana mereka mencari ilmu untuk nak dinding diri mereka daripada terjerumus ke lempah dosa dan noda yang boleh mendatangkan kemurkaan daripada-Mu ya Allah. Malaikat kata kepada Allah. Lalu Tuhan tanya, yang mereka takut sangat dengan dosa dan noda ni pasal apa? Pasal mereka takut masuk dalam api neraka. Tuhan tanya malaikat, mereka takut sangat dalam api neraka ni, mereka pernah tengok ke api neraka? Mereka pernah masuk ke dalam api neraka? Tuhan tanya. Maka malaikat kata tak pernah. Tak ada siapa pun pernah masuk dalam api neraka. Tak pernah masuk dalam api neraka. Tak tahulah kan. Mimpi mungkinlah, tapi mimpi ni mainan tidur. Kan ada orang mimpi kena bakar lah apa semua, yang tu kena bakar, bukan masuk dalam api neraka. Kita tak tahu macam mana keadaan api neraka. Malaikat jawab, malaikat kata dia pun tak tahu ya Allah. Tuhan kata macam mana kalau mereka tahu keadaan api neraka? Sudah pastilah mereka akan menambahkan lagi amal ibadah. Mereka akan main lagi dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, kerana neraka itu sudah berada di hadapan mata mereka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tuhan kata bagi mereka, lahum ghafartu lahum, bagi mereka itu keampunan daripada aku. Tuan-tuan, main majlis ilmu, Tuhan bagi keampunan. Bila Tuhan bagi keampunan, malaikat pun ada soalan tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kata, ni ya Allah, ada satu orang di kalangan mereka ramai-ramai ni, dia ni singgah di situ, singgah di majlis ilmu tu, dia bukan nak mengaji, dia bukan ada niat untuk nak main ke majlis ilmu, tapi dia main tu mungkin ada sebab. Dia duduk sah, lepas tu dia pun balik. Bagi dia macam mana? Tuhan kata walahu, Tuhan kata baginya juga
keampunan daripada aku. Tuan-tuan nampak tak? Maknanya apa tuan-tuan? Kita singgah mana-mana masjid, kita singgah mana-mana surau, kalau ada majlis ilmu, ambil masa duduk sat. Jangan turih-turih habis semayang, turih balik rumah. Kalau ada rejak, tak ada masalah lah. Tapi kalau kita nak dapat apa yang telah disebutkan dalam dialog di antara malaikat dengan Allah Ta'ala ni, kita duduk sat. Duduk dalam 2-3 minit, duduk ambil barakah majlis ilmu dan ambillah keampunan sempena apa yang telah ditanya oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan tinggalkan majlis ilmu, kerana kelebihan dia cukup besar. Banyak lagi lah cerita dia tu, banyak lagi tuan-tuan sekalian. Sampai kelebihan majlis ilmu ni sampai ke kubur. Sampai ke kubur. Maksud dia ke kubur ni macam mana Ustaz? Waktu orang baca talqin ajak waktu tu kan, yang tu satu kan. Tapi dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebut malaikat dia tanya kita dengan beberapa soalan. Tuan-tuan tahu soalan sport tu kan, soalan tu bocor lama dah, cuma nak jawab tak jawab ya. Kan kita bodoh dengan siapa Tuhan kamu, apakah agama kamu, kan kamu kenal tak Nabi Muhammad. Soalan tu memang kadang-kadang Tok Bilal duk baca dah, Tok Imam pun duk baca, duk dengar, kita pun dengar. Yang Tok Imam pun kemai. Dia kata wahai simpulan hak si mati tadi lah. Dia kata jangan takut, jangan gentar ketika mana datangnya dua malaikat kepada kamu. Tu yang kata Tok Imam tu, dia baca dengan suara pun geram, dengan suara pun garang. Tengah-tengah dia baca, bonyok jatuh, dia lari dulu. Tuan sekalian, kan kelab kabut punya pasal. Tak nak cerita apa tuan-tuan, nak cerita kata dia akan habang. Sagi malaikat tu mai, dia akan tanya soalan ni, dia akan tanya soalan ni, soalan bocor, cerita dah. Nak jawab tak jawab kita di hadapan Allah berdasarkan kepada amalan kita. Dan amalan tu dipandu oleh apa? Oleh majlis ilmu. Tak apalah kalau kita ada rezeki, lain hari nanti kita boleh main, saya akan buka kepada tuan-tuan, saya akan cerita kepada tuan-tuan bagaimana yang dikatakan permulaan sakaratul maut sampailah kepada selesainya soalan malaikat Munkar dan Nakir berdasarkan kepada hadis yang sahih yang main daripada Nabi SAW. Kan dia ada satu hadis yang panjang, dan hadis ni pun saya baca di surau Putra Al-Amin. Surau Putra Al-Amin dia meminta malam pertama di alam barzakh, tu tajuk dia tu. Jadi saya pun baca sikit, tak ada nak habis pasal dia panjang. Dalam hadis tu dia ada dua versi. Nabi sebut yang pertama macam mana meninggalnya abdal mukmin, innal abdal mukmin, sesungguhnya hamba yang beriman tu macam mana keadaan mati dia. Yang satu lagi Nabi kata wa innal abdal fajir awil kafir. Nabi kata ada pun hamba yang fajir. Fajir ni maksud apa? Maksud atas dunia ni semayang tapi benda jahat buat dia. Dia campur sekali. Pagi sikit punya bagus main semayang subuh. Tuan-tuan sekalian, kan cantik baca Quran, habis baca Quran bersedekah, lepas tu sambil-sambil nak balik ke rumah dia duk berzikir subhanallah walhamdulillah. Main tengah hari pitikan nombor ekor. Ada jenis macam ni tuan sekalian. Kalau tak tikar nombor ekor duduk minggu dalam telefon ni lah online, nombor telefon apa nombor ekor lah ni. Dulu mungkinlah jenis pitikan pakai retas apa semua ni. Kan dia berbubuh dalam pakai atas, main semayang, nombor ekor semayang main juga. Tengah-tengah habis nombor ekor dengan azan Zuhur, singgah masjid semayang. Waktu sujud jatuh nombor ekor. Tak ada waktu sujud tu. Kawan sebelah tu tengok, 3621, apa ni nombor apa ni? Nombor apa tu? Duk nampak sopangan kuda duk melompat. Nombor ekor lah tu. Sujud kali pertama, mangkit-mangkit nombor ekor jatuh. Sujud kali kedua, mangkit-mangkit hilang nombor ekor tu. Tak tahu pergi ke mana. Kawan pun duk semayang tengok atas bawah, dia ambil dengan tangan ke apa. Dah, rupanya duk dalam mulut. Kan ambil dengan mulut tuan-tuan sekalian yang kata cerita tu. Kan, tapi tak tahulah cerita tu betul tak betul. Cerita dia, ada orang yang jenis macam tu. Kalau dulu punya cerita, dulu punya zaman tuan-tuan sekalian, orang kampung nak buat keluar zakat fitrah, duit tak ada. Tapi nak buat keluar juga zakat fitrah ni, duit tak ada. Sampai sanggup ditikam nombor ekor, dapat duit, beli beras buat keluar zakat fitrah.
Sampai tahu tu tuan-tuan, dengan kejahilan zaman tu lah. Tapi lah ni orang cerdik banyak. Jadi hadis yang saya sebut kepada tuan-tuan tu, dia ada dua versi. Satu versi orang yang beriman, macam mana meninggal dia, yang imam selalu duk minta dalam doa. Kan tuan-tuan kalau dengar doa ni, tuan-tuan jangan lupa amin. Jangan lupa amin. Apa doa dia? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tu doa tu. Kan khatimah, kita dengar khatimah. Allahumma khtim lana, ya Allah ya Tuhan kami, matikan kami bihusnil khatimah, dengan mati yang baik. Mati yang baik ni maksud macam mana tuan-tuan? Mati yang tidak ada fitnah. Mati yang baik, mati yang macam mana? Mati dalam keadaan kita buat amal ibadat. Mati yang baik ni mati yang macam mana? Mati yang semua orang boleh mendoakan kita. Mati yang baik ni mati yang macam mana? Mati yang semua orang suka dengan kita. Ada juga orang yang mati orang tak suka. Mati orang kata dia tu mati dah. Oh, dia kata lega, kita buat kenuri. Pasal dia mati, tuan-tuan sekalian. Ada orang yang ketika mana dia mati, orang berasa sedih. Orang berasa tak seronok. Orang berasa, ya Allah, apa nak jadi? Pasal apa? Pasal dia ni orang bagus. Dia ni satu orang yang selalu main ke surau. Awal dia akan main ke surau. Orang tak main lagi, dia main dulu. Dia nanti buka lampu apa semua. Lepas tu dia akan tengok bilik air. Dia akan cuci bilik air. Dan dia adalah orang yang last sekali balik. Jadi kalau dia tak ada, siapa nak ganti dia? Nampak tuan sekalian? Maknanya pemergian dia itu ditangisi oleh orang. Dan itu pemergian yang baik. Ada pun orang yang bila dia mati orang seronok. Pasal apa? Alhamdulillah. Kalau tidak dia tu ada tabung surau macam tu kena pecah ya. Nampak tuan sekalian? Jadi ada orang yang macam tu. Bila kita dengar doa macam tu, kita amin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Kita pun amin di belakang. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan janganlah matikan kami dalam keadaan su'al khatimah, mati yang tak elok kami tak mahu. Tuan-tuan, mati tengah duduk berseronok, mati dalam keadaan tengah duduk bergaduh dengan orang, tu mati tak elok tu. Mati dalam keadaan tengah duduk buat maksiat, mati dalam keadaan dengan hati duk dengki dekat orang, mati dalam keadaan tengah nak buat jahat kepada orang. Allahu akbar. Wal ayazu billah. Jadi tuan-tuan sekalian, minta supaya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita mati yang baik. Jadi seperti mana yang telah diberikan tajuk kepada saya dengan pintas masa yang ada, insya-Allah. Tajuk yang bagi kat saya ni, cerita dia tentang akhir zaman. Orang pegang agama macam mana pegang bara api. Yang ni berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saya kita cerita sikit siapa dia Anas bin Malik ni. Kan, lah ni jarang-jarang orang guna nama Anas. Anas ni orang kata orang tutup lah ni. Kan, kalau orang buat nama Anas pun dia nanti dia akan tukar nama Anas tu kepada N. Kan, N ni awak nah tak bunyi lah. N ni dia nak bagi glamour nama, dia tak mau nama Anas ke, nama Malik ke langsung tak dengar lah. Kan, nama Yunus ke, nama Yaakob ke, mana nak ada zaman lah ni tuan-tuan sekalian, tak berjumpa dah. JPN pun tengok satu macam punya nama ni, nama gabungan di antara pak dan mak. Kan, kalau ayah nama Aisyah, mak nama Maryam, dia gabung jadi apa? Jadi Sayam. Dia boleh jadi gitu. Nasib beta ayam tuan-tuan sekalian, gabung nama. Kan, itu yang berlaku pada zaman sekarang ni. Kadang-kadang buat satu benda ni perlu juga kita rujuk kepada orang yang cerdik pandai dalam bidang agama. Sebab nama amat penting. Orang nak panggil kita tuan-tuan sekalian di akhirat nanti, nama tu cukup penting. Sebab dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW sebut kita akan dibangkitkan dan dipanggil menurut nama-nama kita. Dan jadi nama yang bagus dia menjadi doa, nama yang tidak bagus dia juga menjadi doa tuan-tuan sekalian. Wal ayazubillah kalau benda tu tak elok. Baik, jadi Anas bin Malik dia ni siapa? Lagi kita cerita. Anas bin Malik kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabidhi 'alal jamri.
Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW kata Anas bin Malik, Nabi kata, ya'ti 'alan nasi zamanun. Nabi kata akan mai kepada kita satu zaman. Nabi kata akan datang kepada kamu satu zaman. Dan ulama hadis kata apa? Nabi duk sebut benda ni, Nabi duk habaq kepada para sahabat, kalau boleh kita jangan sampai ke zaman ni. Alhamdulillah, doa Nabi dimakbulkan oleh Allah. Nabi sebut, Nabi kata ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia, akan datang kepada kita satu zaman. Zaman apa? Yang zaman itu as-sabir, orang-orang yang sabar di kalangan orang-orang yang nak jaga agama. Mana ada zaman tu, kalau siapa nak jaga agama, dia kena banyak-banyak sabar zaman tu. Siapa nak semayang, dia kena banyak sabar. Siapa nak puasa, dia kena banyak sabar. Siapa nak mengaji, dia kena banyak sabar. Siapa nak menghidupkan Islam, siapa nak menghidupkan agama Islam, dia kena sabar banyak-banyak. Pasal apa? Nabi kata apa? Macam mana cara sabar dia? Nabi kata kal qabid, seperti mana dia duk genggam alal jamri, dia duk genggam bara api. Macam tu. Genggam bara api, tuan-tuan sekalian. Macam tu kita pegang agama, nak kena sabar. Panas. Kalau lepas, dia hancur. Kalau duk pegang, tangan tak tahan. Kan? Jadi macam tu Nabi kata. Dan para ulama dia bagi macam-macam syarahan mengenai hadis ni. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya baca ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kan, Imam At-Tirmidzi salah seorang daripada imam hadis. Bacaan dia Tirmidzi ataupun Turmuzi, yang tu baru betul. Kan kita kadang-kadang kita baca Tarmidzi, kan Tarmidzi ni orang Melayu punya bacaan. Macam Imran, kan orang Melayu pun nama Amran. Tuan-tuan sekalian, dia kalau betul-betul itu nama Imran. Salah ke ustaz kami nak buat nama Amran? Tak salah. Tuan-tuan jangan duk pergi hinggut pintu JPN pula nak pergi tukar nama, kan. Saya pergi duk pergi habaq ni ustaz semalam dia duk buat celaru kata nama saya Amran. Tengok dia kata Imran, jadi nak kena tukar nama. Tak payahlah. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita yang tu bacaan Arab dia tu. Sebab tu dalam Al-Quran dia ada satu surah. Surah apa tuan-tuan sekalian? Surah Ali Imran. Dia tak ada Ali Amran. Ada kan tuan-tuan baca macam tu? Tu pun nak kena habaq juga. Bukan Al-Imran. Kadang-kadang kita pun salah sebut. Kan? Dalam surah Al-Imran, mana ada Al-Imran? Ali Imran. Ali itu maksud apa? Ali itu maksud ahli keluarga. Kan kita duk selawat ke atas Nabi, wa ala alihi, ali itu kita dah sebut tu, wa ala alihi, dan selawat ke atas keluarganya. Keluarga siapa? Keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh faham tekalan ni nak? Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni juga Imam At-Tirmidzi dia masukkan di dalam sunan dia, Sunan Tirmidzi dia tu, dan dia menghukumkan hadis ini sebagai hadis yang gharib. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis? Tuan-tuan, kita orang Islam ni, tambah tuan-tuan pula orang duk mengaji, orang cerdik pandai apa semua ni, nak kena tahu ni. Yang kata hadis sahih itu apa? Yang kata hadis hasan itu apa? Yang kata hadis dhaif itu apa? Yang kata hadis gharib itu apa? Gharib pula dia ada berapa punya gharib? Dia jadi pening tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita sayang ke Nabi. Pasal kita sayang ke Nabi. Kalau sayang ke Nabi, kita nak kena tahu. Yang duk jadi punca ni, kita duk bertelagah di antara sama-sama kita ni, pasal benda-benda macam ni lah. Ada orang yang kata benda ni hadis dhaif. Bila hadis dhaif, tidak boleh dijadikan hujah. Dia hanya boleh dijadikan amalan. Nampak tuan sekalian? Ada orang yang tak tahu. Dia kata dah hadis dhaif kami tolong pegang. Kami nak pegang hadis sahih saja. Jadi hadis dhaif dia tolak. Bila dia tolak dalam amalan yang melibatkan hadis dhaif, dia tak buat. Bila dia tak buat, orang yang mengamalkan hadis dhaif duk tengok dia ni salah. Dia pula duk tengok orang yang mengamalkan hadis dhaif juga salah. Pasal apa? Pasal dia pegang hadis sahih. Yang ni duk jadi celaru ni. Tapi kalau kita mengaji, tentu titik temu dia. Orang yang dhaif kata macam ni, orang yang sahih kata macam ni, selesai masalah. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Macam mana duk bergaduh 8-20 lah.
Kan siapa yang semayang 8 dia ada tim dia, siapa yang semayang 20 dia ada tim dia. Hak cerita tentang 8 dia kata Nabi buat 8. Hak cerita tentang 20 dia kata tak, Sayyidina Umar buat yang 20. Oh dah kita pakai hak Nabi. Kawan tu pun kata Umar ni pun kawan Nabi, jadi bertelagah macam tu. Kan cerita dia dua-dua orang, Umar dengan Nabi tak pernah bergaduh, kita pula duk pergi bergaduh pula. Kan tang mana cerita ada berlapang dada. Oh hang pegang hak Nabi, okey tak apa, fine, hang buatlah 8, hang pergi balik dah, hang habis 8. Kami nak pegang tang Umar, kami akan buat 20. Kawan nak pegang tang 8 pun, kami nak pegang tang Nabi. Hampa nak sambung, hampa sambung, hampa punya pasal, kami nak balik. Selesai masalah. Ni sampai nak bubuh pula, pibuh parking 8 awal sikit, hak parking 20 duk ujung sikit pasal depan pun. Apa ni tuan-tuan sekalian? Sampai bila benda ni nak selesai? Kita duk telagah sama-sama kita. Orang bukan Islam duk tengok ya, dia kata cantik, perempuan ni duk telagah sama-sama, kita boleh duk buat kerja kita. Boleh faham tuan sekalian? Awak duk jaga mata kat saya, macam tahu orang nak setuju pula, tahu ustaz ni nak main bercelaru kami pula. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya baca ini hadis dia hadis gharib. Gharib ni maksud apa tuan-tuan sekalian? Imam Baiquni. Imam Baiquni dalam manzumah dia, dalam nazam dia. Dia kata apa? Dia kata wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Dia kata hadis gharib ni selalunya Imam At-Tirmidzi dia selalu guna hadis gharib. Hadis gharib ni adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahaja sahabat Nabi. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Maknanya hadis yang kita baca ni diriwayatkan oleh siapa? Oleh Anas. Lepas tu sampai kepada Anas, sahabat lain ambil. Dia tak dengar pun Nabi. Dia tak dengar pun Nabi kata macam tu. Dia ambil daripada Anas saja. Tu maksud dia macam tu. Jadi kalau hadis yang lain, hadis kalau dia tidak termasuk gharib ni maksud dia asing satu je. Kalau tidak termasuk hadis yang gharib, maknanya sahabat-sahabat lain bakal duk dengar. Macam mana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan sekalian. Sahabat lain pun dengar juga, Osman ada dengar, Ali ada dengar, Sayyidina Abu Bakar pun ada dengar. Maknanya mereka dia dengar-dengar, benda tu tidak menjadi gharib. Pasal apa? Pasal jalan dia tu semua orang bakal dengar. Kan? Boleh faham tuan sekalian? Jadi macam tuan-tuan hak ramai ni, bila dengar kuliah daripada saya dengar, tuan-tuan dengar semua. Melainkan ada seorang yang dengar, hak lain semua tak dengar. Dia kata betul ustaz tu kata. Jadi kalau dia kata kami tak dengar, orang seorang dengar, maknanya kalam dia itu adalah kalam yang gharib. Gharib ni maksud apa? Dia seorang dengar, orang lain tak dengar. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni juga ada sahabat-sahabat yang lain yang dengar hadis ni tetapi tidak dengar jalur macam mana Sayyidina Anas dengar. Kalau kita buka dalam kitab hadis-hadis yang lain, ada lebih kurang 7 hadis yang maksud dia tu agak sama. Tuan-tuan sekalian. Tetapi yang Anas dengar ni, dia dengar jalan yang satu, dia dengar. Adapun sahabat yang lain dengar ni, ramai-ramai mereka dengar. Boleh faham tuan sekalian? Dan hadis mereka tidak disebut sebagai hadis yang gharib. Cuma Anas orang ya, dia disebut sebagai hadis yang gharib. Ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis tu Abu Hurairah dan 2-3 orang sahabat Nabi duk dengar. Dia tak jadi gharib. Lepas tu ada hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Hadis ni Ibnu Majah yang duk dengar dia siapa dia? Sahabat Nabi nama Abu Sa'labah Al-Khushani. Abu Sa'labah Al-Khushani. Bukan dia dengar seorang, tapi dia dengar 2-3 orang. Sahabat lain bakal duk dengar. Maknanya ini bukan gharib. Ada lagi sahabat yang bernama Asim bin Laqid. Asim bin Laqid ni dia dengar juga. Ada 2-3 orang sahabat dia dengar. Dan ini dimasukkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Boleh faham tuan sekalian? Baik. Abu Sa'labah Al-Khushani. Tuan-tuan pernah dengar nama Sa'labah? Kan? Saya main ni saya nak abang juga kepada tuan-tuan. Bukan labah-labah. Kan? Sa'labah. Ini sahabat Nabi. Sa'labah ni tuan-tuan sekalian. Bila kita duk kaji tengok, tuan-tuan pernah dengar dan cerita kalau orang tak bawa keluar zakat, nanti nama Sa'labah nanti naik? Kan? Ada main cerita bab zakat apa semua, siapa baca khutbah ke apa ke, dia nanti akan cerita tentang Sa'labah ni. Kan Sa'labah ni cerita dia macam mana, popular dia macam mana.
Dia ni satu orang yang selalu duduk semayang di masjid Nabi. Bila dia semayang, tuan-tuan sekalian, habis-habis semayang, dia nanti akan balik lari balik rumah. Nabi duk perhatilah selalunya sahabat-sahabat yang lain, dan menjadi kebiasaan Nabi bila habis semayang ada wirid sikit. Nampak tuan sekalian? Macam kita ada buat wirid apa semua tu, ada sikit kan. Habis-habis tu baru bangkit. Ni dah dia sama-sama bagi salam, dia nanti akan lari balik. Lepas tu pula bila baru nak angkat takbir, dia nanti akan sampai yang kata Sa'labah ni. Dia main pun tergesa-gesa, dia balik pun tergesa-gesa. Cerita dia macam tu. Maka Nabi SAW satu hari Nabi panggil dia. Nabi kata ni Sa'labah, apa pasal tak duduk dulu? Duduk nampak kelam kabut, duduk lari ni pasal apa? Maka Sa'labah jawab apa tuan-tuan sekalian? Yang ni cerita ni famous kan? Sa'labah kata, ya Rasulullah, saya duk minta selalu kepada Allah supaya bagi saya ni kaya. Saya yang lari balik ni pasal apa? Pasal bini saya nak semayang pula, so dia tak ada pakaian untuk dia nak pakai. Hak saya pakai ni, pakaian ni lah yang akan dipakai oleh dia. Jadi kalau dia pakai pakaian ni, maknanya saya duduk dalam rumah kan. Lepas tu saya nak keluar main semayang, saya nanti akan pakai pakaian ni. Jadi dia pula duduk dalam rumah, tak nak pakai apa. Tuan nampak tak? Miskin dia sampai teratuk tu cerita dia tu kan. Jadi Nabi pun dengar-dengar Allahu Akbar, kesian dia kat dia. Nabi pun angkat tangan mendoakan dia. Tuan sekalian, bila dah doa dia apa semua, dia alhamdulillah, daripada kambing dia sekong, ada orang mai bagi kambing sekong pula. Daripada tu kembang biak kambing dia apa semua, dia pula buat tanaman dia pun jadi subur apa semua. Dia jadi orang kaya. Bila jadi orang kaya, tuan-tuan sekalian, turunnya ayat. Ni cerita turunnya ayat daripada surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala cerita, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Tu ayat tu. Tuhan kata apa? Tuhan kata khudh min amwalihim sadaqah. Bila orang dah kaya, dah sampai masa depa bawa keluar daripada harta depa ni sikit untuk bawa keluar zakat. Kan ayat ni, zakat ni untuk apa? Tutahhirukum wa tuzakkihim, untuk nak bersih, untuk nak cuci harta kita. Yang kata zakat ni. Kan? Jadi bila sampai kepada dia dengar-dengar macam tu. Ada seorang sahabat daripada golongan Ansar, Nabi hantar, Nabi kata pergi jumpa Sa'labah, pergi minta zakat dekat dia. Jadi kawan ni pun pergi minta, dia kata ni Sa'labah, hang dah kaya dah, hang kena bawa keluar sikit duit untuk nak bawa keluar zakat ni. Sa'labah pula bila dengar-dengar macam tu, dia terus naik angin. Dia kata dulu waktu aku miskin, dulu tak ada siapa pun tolong aku. Tiba-tiba bila aku kaya lah ni, hampa pakai duk rumun aku, hampa pakai duk main minta kepada aku. Dia kata semua kekayaan yang aku dapat ni hasil daripada titik peluh aku. Dia kata takkan aku nak bawa keluar bagi ke hamba. Dia kata macam tu. Maknanya apa tuan-tuan? Dia tidak mahu bawa keluar zakat. Itu cerita dia. Kan bila jumpa depan Nabi SAW, pihak kepada Nabi pun duk bersedih waktu tu. Allah Ta'ala buat turun dalam surah Taubah ayat 75. Ni cerita dia. Tuhan kata apa? Wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadlik lanasaddaqanna wa lanakuna minas salihin. Tuhan buat turun, Tuhan pujuk hati Nabi SAW. Tuhan kata ada di antara mereka yang buat janji dengan Allah. Waktu miskin dulu, mereka kata apa? Mereka kata kalau Allah bagi rezeki kepada kami, kami nanti akan sedekah, kami akan jadi orang yang saleh. Tetapi Tuhan kata apa lagi? Tuhan kata ada orang yang janji macam tu, tapi bila Tuhan buat mai kepada dia kekayaan, dia tidak bawa keluar. Dia tak buat amal yang saleh. Tuan-tuan, bukan zaman kita, bukan zaman mereka ya. Zaman kita apa ada macam tu? Betul. Tak kaya lagi kita ni, tapi duk berangan dengan bini, kata ish kalau lah abang ni naik pangkat, abang nak buat kenuri, kata nak sebelah lembu bang, kata abang sekong kita makan geng surau kita, tengok naik pangkat, naik pangkat, lembu kat dengan tali lembu, tak nampak tuan sekalian, duk berjanji waktu susah ya. Tuhan tahu kita ni macam mana tuan-tuan. Lepas tu Nabi SAW meninggal. Bila Nabi meninggal tuan-tuan, Abu Bakar naik. Bila Abu Bakar meninggal, dia main satu rasa insaf kepada Sa'labah.
Sa'labah pun nak bawa keluar pergi kepada Abu Bakar. Abu Bakar, ni ada sikit harta zakat aku nak bawa keluar ke hang. Abu Bakar kata apa? Kalau zaman Nabi hang tak mau bawa keluar dan Nabi tak terima zakat daripada hang, siapa aku? Dia kata, aku nak terima buat apa kalau Nabi pun tak terima? Aku tak mau terima. Dia kata. Wafatnya Abu Bakar pun meninggal zaman Sayyidina Umar macam tu juga. Umar pun bila bawa keluar zakat, Umar tak mau dengar. Umar tak mau zakat daripada Sa'labah. Hang pergilah. Tuan-tuan, lepas daripada tu Sa'labah dia jatuh sakit dan dia wafat pada zaman Sayyidina Osman. Tuan-tuan sekalian, dalam keadaan tidak membayar zakat sampai bila-bila. Cerita dia macam tu. Dan cerita ni ada dalam tafsir ada juga. Rupanya bila cek balik, tuan-tuan sekalian, cerita dia tak ada asal pun. Nampak tak? Tak ada asal pun. Pasal apa tuan-tuan? Sa'labah ni siapa? Kalau betul lah Sa'labah yang dinyatakan dalam cerita tu, nama dia adalah Sa'labah bin Hatib bin Aus Al-Ansari. Dan Sa'labah ni dia syahid dalam peperangan Uhud, sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi yang bernama Sa'labah tu ramai zaman tu. Sa'labah yang mana satu? Boleh faham tuan sekalian? Tapi yang dipekaitkan, dia berkata Sa'labah ni Sa'labah bin Hatib yang tadi ni nama dia. Sedangkan menurut tarikh, menurut riwayat, Sa'labah bin Hatib bin Aus Al-Ansari ni, dia ni siapa? Dia ni orang yang sama-sama turun ke medan peperangan Badar. Ni Sa'labah ni. Kalau turun dalam peperangan Badar, tuan-tuan sekalian, ada ayat Allah Subhanahu wa taala kata apa kepada orang yang duduk dalam peperangan Badar? Tuhan kata i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Tuhan dah janji syurga kepada orang-orang yang ikut peperangan Badar. Pasal apa? Pasal peperangan Badar, peperangan yang mula-mula, yang umat Islam waktu tu sikit, yang umat Islam waktu tu lemah. Dalam keadaan sikit, dalam keadaan lemah, mereka juga ada semangat yang berkobar-kobar mempertahankan Islam. Walaupun mereka tahu keluar pergi perang ni belum tentu boleh balik hidup. Keluar pergi perang ni belum tentu boleh balik hidup. Apa maksud dia? Kemungkinan mati, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah golongan ni dalam 313 orang yang keluar bersama dengan Nabi dalam peperangan Badar terjadi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mereka ni Allah Subhanahu wa taala bagi keistimewaan. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nampak sahabat-sahabat 313 ni, Nabi kata ni buka lorong sikit depa main ni, orang-orang besar-besar ni main ni. Kan sahabat Nabi yang lain bodoh rasa tak apa nak seronok, pasal apa? Bagi keistimewaan pada depa. Tiba-tiba Allah Taala buat turun ayat Al-Quran. Tuhan buat turun cerita apa? Cerita tentang kelebihan orang yang mengikut perang Badar. Dan jadi Sa'labah ni masuk dalam golongan perang Badar. Tuan-tuan, kalau orang yang kenal Nabi, orang yang ikut dalam peperangan Badar diampunkan oleh Allah, dia pula meninggal pula dalam peperangan Uhud, takkanlah dia tak mau menerima ajaran daripada Allah dan juga anjuran daripada Nabi SAW. Boleh faham tuan sekalian? Ni kadang-kadang cerita ni dia kita tak tahu main daripada mana, dan kita tidak menyalahkan orang yang buka cerita ni. Mungkin tak sampai kat kita maklumat tu, cerita dia macam tu saja. Lagi tuan-tuan pernah dengar masa nak habis dah ni, tapi tak masuk tajuk duk main golong ya. Kan? Tuan-tuan pernah dengar kisah macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab. Tak apalah tak masuk tajuk pun tak apalah. Sayyidina Umar Al-Khattab yang satu hari dia bagi salam sebelah kanan, dia senyum. Dia bagi salam sebelah kiri, dia menangis. Tuan-tuan pernah dengar cerita tu? Nampak macam tak apa nak dengar, tak pernah dengar kan? Tak apa, kita cerita main. Kan? Jadi orang pergi tanya dia, wahai Umar, tadi waktu lepas semayang, siapa bagi salam belah kanan nampak senyum, kali belah kiri nampak menangis, apa pasal? Umar kata, ketika mana aku bagi salam sebelah kanan, aku teringat dulu pada zaman jahiliah dulu. Zaman jahiliah kalau nak keluar pergi mana-mana, mereka akan bawa satu tukun. Tukun ni tuan-tuan maksud dia apa? Orang utara dia panggil tukun. Tukun ni dia macam satu pendinding, satu pelari. Dia panggil yang mana tukun dan pelari itu mereka buat dalam bentuk berhala.
Mereka buat dalam bentuk berhala. Dan berhala tu pula dibuat daripada kurma. Sayyidina Umar kata. Jadi kalau pergi mana-mana tuan-tuan sekalian, ada dukun tu, ada berhala tu, jadi perjalanan mereka tu mereka rasa selamat kan. Jadi dia pun keluar ke jalan. Dia kata satu hari aku bawa lah berhala tu yang diperbuat daripada kurma tu. Tiba-tiba dalam perjalanan aku lapang, dia kata. Bila aku lapang tengok makanan tak ada, duk nampak Tuhan tu lah berhala tu. Dia kata aku pergi makan Tuhan aku sendiri. Dia kata apalah celaru aku di saat itu. Dia kata. Jadi dia pun tersenyum. Dia fikir macam tu. Cerita zaman jahiliah. Hak kiri ni pasal apa? Dia bersedih. Dia kata pada zaman jahiliah juga, dia kata aku pernah menguburkan anak perempuan aku hidup-hidup. Kan kita dengar cerita macam tu. Zaman jahiliah ni siapa yang dapat anak perempuan, khususnya anak sulung, dia jadi satu malang dalam keluarga dia. Dia jadi satu sial dalam keluarga dia. Jadi dia nanti akan bunuh anak perempuan tu. Cerita Sayyidina Umar ni pun jadi, tuan-tuan sekalian. Umar ni jadi. Kan benda tu kat Umar. Ketika mana isteri dia melahirkan, tengok-tengok anak perempuan, dia nak bunuh waktu tu kecil, dia duk puasa tunggu bagi besar sikit. Anak pun nak mula besar, dah mula pandai main dah apa semua ni. Satu hari dia pergi ambil anak tu, dia bawa pergi ke padang pasir. Tengah-tengah padang pasir, dia pergi korek lubang. Ni cerita ni, dia pergi korek lubang. Anak ni tak tahu apa. Anak ni duk ingat ke lubang tu ayah dia nak ajak main pasir. Anak ni pun pergi korek sama. Tuan-tuan sekalian, pergi korek sama. Bila duk korek, pasir tu ada terlekat dekat janggut Sayyidina Umar. Anak ni pergi buang pasir dekat janggut ni. Lepas tu dia ambil anak dia pergi letak dalam lubang, dia kambui. Satu kambui, kampus dengan bahasa sekarang ni kan. Kambui kan. Dia tanam anak tu. Anak ni duk ingat nampak macam nak main tepi pantai ke apa ke, duk tanam-tanam macam tu. Anak ni pun duk tarik juga pasir tu, duk kambui badan dia juga. Bila kambui, Umar kambui semua sampai ke muka. Dia kata ya. Senyap macam tu ya. Umar kata aku sedih sangat-sangat di saat itu. Zaman jahiliah dulu Umar kata. Tuan-tuan, bila cek-cek balik, Umar tak pernah buat macam tu pun. Kalau betul Umar buat macam tu, tuan-tuan pernah tahu Umar, anak sulung dia nama apa? Nama Zainab, anak sulung dia. Nama Hafsah, anak sulung dia. Yang menikah dengan Nabi SAW. Itu anak sulung Sayyidina Umar. Celah bila Umar pergi bunuh anak perempuan dia. Tu cerita dia, tuan-tuan. Boleh faham tak? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, zaman sekarang kita nak kena tengok, zaman sekarang kita nak kena mengaji. Bila kita tahu cerita macam tu, hak kita dah dengar ni kadang-kadang nak kena saring pula. Okey? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang kita sebut tentang Hatib tadi, tentang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah tadi ni, dia juga meriwayatkan hadis ni. So cerita kisah kata dia ni orang yang tak bayar zakat apa semua, yang tu sudah tidak boleh dipercayai. Boleh faham tuan sekalian Kalau ada mana-mana orang main cerita kat kita dengar apa semua ni, saya pergi selotok bulan-bulan. Tadi cerita tadi yang kami tahu ni, cerita ni tak mana sahih, betul ke tak? Dia nak tahu kan. Jadi kawan ni kalau ada mana bagi kuliah ni dengar macam tu, dia berlapang dada, alhamdulillah. Bukan nak menjatuhkan maruah dia, tetapi nak menjaga keautentikan dan ketulinan agama Islam. Boleh faham tuan sekalian? Kadang dia marah. Dia kata betul. Saya ada ceramah di Allah ni sama ustaz. Dia pergi tu pula dah. Kita sungguhlah ustaz tu ustaz. Kami ni duk dengar benda tak betul saja, kami tanya betul tak? Tak betul benda tu. Mampu. Kan? Ni pun ada cerita ya, untuk cerita. Jadi tak masuk tajuk. Kita tuan nak dengar cerita kan, nak dengar tajuk ni. Kan? Radio Al-Ustaz dulu. Saya ni orang belah Penang, jadi dengar Radio Al-Ustaz. Cerita pula tentang soal jawab agama. Kan? Tak apalah tuan-tuan, tak masuk tajuk kita cerita hari lain lah. Kan? Soal jawab agama. Ni kita tak mau ada orang alim yang tidak boleh menerima ataupun tidak boleh menerima teguran. Kita masuk waktu kita azan dulu kan? Yalah. Kita azan dulu Waktu masuk dah okey. Berapa minit ni? Berapa minit ni? 4 minit kita apa? Saya pulun bagi 4 minit bagi cerita ni padang. Baik tuan sekalian. Jadi soal jawab agama dalam Radio 3 Al-Ustaz. Cerita tentang bulan puasa. Kan ada satu hamba Allah Ta'ala ni,
Dia sudah telefon ustaz. Dia kata, ustaz nak tanya, bila masuk bulan puasa ni, kami dan suami isteri terbabah. Tahu terbabah? Terbabah ni makna dia accident, kan? Accident dengan terbabah tu sama, payah betul. Maknanya berlaku persetubuhan di siang hari dalam bulan puasa. Kata, baiklah ni kami nak buat macam mana ustaz? Ustaz tu kata, kalau berlaku macam tu, dalam Quran kata syahraini mutatabi'ain, nak kena puasa 2 bulan berturut-turut. Dia kata macam tu. Baik, saya nak tanya ustaz, yang kata 2 bulan berturut-turut tu siapa yang kena? Dia kata macam tu. Kan? Ustaz ni sudah jawab, yang kena tu siapa yang buat? Ustaz tu kata. Dia kata, saya dengan bini saya. Bini dengan bini dua-dua lah kena. Nampak tuan sekalian? Dia sudah jawab macam tu. Baik, bila sebut berturut-turut, tuan-tuan faham berturut-turut ni macam mana? Berturut-turut ni apa? Kita nak kena bagi selesai 2 bulan. Kalau bagi selesai 2 bulan, tuan-tuan sekalian, tidak ada sengkang ataupun tak ada miss langsung dalam 2 bulan tu, selesailah. Tapi kalau ada miss, cerita dia 2 bulan 60 hari, tiba-tiba mai hari yang ke-59 ataupun hari yang nak masuk ke 60, itu kata dah 59 hari kita dah puasa, hari esok 60 tak mau puasa kata, kan aku nak berhenti sah. Kena ulang balik. Pasal apa? Pasal tak cukup 2 bulan berturut-turut tu. Boleh faham tuan sekalian? Kalau dekat lelaki, fine. Tapi masalah dekat perempuan. Orang perempuan ni mana boleh nak cukup 2 bulan berturut-turut. Pasal apa? Dia nanti akan mai dalam 15 hari, dalam 20 hari, dia nanti akan mai haid. Bila mai haid, dia tak boleh puasa. Bila tak boleh puasa, 2 bulan berturut-turut tu sampai bila? Sampai menopause, tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Jadi kawan ni pun tanya lagi dah, ustaz, saja lelaki ke perempuan? Ustaz tu dia jawab tu. Ustaz tu kata dah nak tanya, siapa yang buat benda tu? Hang buat seorang ke hang dengan bini hang? Saya dengan bini saya. Lepas tu dengan bini hang dua-dua lah. Ustaz tu duduk berkeras macam tu. Cukup dah masa? Dah lagi, sikit lagi kita urai sikit lagi. Tuan nampak tak? Ustaz ni pun dia pun sudah terlepas. Nampak tak? Kan bukan nak kata kat siapa-siapa lah, cuma kena berlapang dada. Dia sudah terlepas. Jadi kawan ni pun doa abang, dia kata kalau orang perempuan saya yang main haid apa semua ni macam mana? Ustaz ni tersentak. Betul ya kawan ni kata. Kan? Jadi celah tu pula duk nampak tegang di antara orang yang telefon dan orang yang jawab. DJ memain peranan yang penting. Kan DJ sudah pikat, halo, minta maaf sudah terputus. Memang saja DJ bagi putus. Kalau tidak dia dipanjang. Yang kata sesi soal jawab. Nak abang apa tuan-tuan sekalian? Berlapang dada. Kadang-kadang saya yang duk main seolah-olah main macam bagi ilmu kepada tuan-tuan. Tuan-tuan yang duduk di bawah ni lagi alim daripada saya ada bagi ilmu ni. Yang tu aja. Cuma dia saja dia buat takti lagu duk tengok ustaz dia buat kering. Dia tahu ustaz ni cerita macam ni. Dia kata silang. Dia lagi tahu. Baik, kita bagi laluan kepada Tok Siap kita untuk nak azan. Datuk Gilang.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam hadis yang saya bacakan tadi, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ni tuan-tuan, dia ni orang Ansar, orang yang di Madinah. Waktu Nabi SAW duduk di Mekah, Islam dah sampai ke Madinah. Dia di antara budak-budak yang tak sabar dengan kedatangan Nabi. Nama Nabi ni cukup famous sampai ke Madinah. Jadi tak sabar. Ketika mana hijratul Rasul, Nabi berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Bila sampai di Madinah, orang pakat duduk tunggu Nabi. Tuan-tuan pun dengar ada ulama syarahkan tala'al badru alaina apa bagai tu kan. Jadi tunggu Nabi. Bila tunggu Nabi tuan-tuan, termasuklah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bila Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi sampai, semua orang pakat pergi kepada Nabi. Untuk apa tuan-tuan? Untuk nak tengok macam mana rupa Nabi Muhammad. Zaman tu handphone tak ada, zaman tu apa pun tak ada kan, gambar kamera apa pun tak ada. Jadi dia perlu dengar nama Nabi Muhammad ya. Kan dia perlu tanya aina huwa. Bila sampai tu mana dia dia kata oh yang tu Nabi Muhammad. Jadi nama ibu kepada Anas bin Malik, nama dia Rumaisah binti Milham. Ni nama mak dia ni. Mak dia sudah bawa Anas bin Malik pergi jumpa Nabi SAW. Jadi dalam sebuah hadis, mak dia kata apa? Ya Rasulullah, kata kepada Nabi SAW, lam yabqa rajulun wala imra'atun minal ansar illa waqad adfahaka bituhfah. Dia kata, ya Rasulullah, saya duk tengok orang Ansar di kalangan lelaki dan perempuan pakat duk mai bagi hadiah kat kamu. Ada orang mai bagi beras, zaman tu lah, mai bagi makanan. Ada orang mai bagi gandum, ada orang mai bagi baju, ada orang mai bagi macam-macam lah bagi kepada Nabi. Kan? Anas mak dia kata apa? Wa inni la ajidu ma udfihuka bih. Dia kata aku pun teringin juga, aku nak bagi juga sesuatu yang berharga kepada kamu, tapi aku tak ada benda yang berharga. Dia kata ghaira, melainkan ibni hadha, melainkan aku ada satu harta yang cukup berharga. Siapa dia? Dia ni lah anak aku, iaitulah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka mak dia kata apa? Fakhudhu falyakhdimka ma syi'ta. La ni saya nak hadiahkan Anas kepada kamu ya Rasulullah. Saya bagi kepada kamu falyakhdimka, khadam, jadikan dia sebagai pembantu kamu, masyita, seperti mana yang kamu nak buatlah kepada dia. Nampak tuan sekalian?
Dia bagi anak dia Anas bin Malik kepada Nabi SAW. Terus dia minta kepada Nabi SAW. Dia kata tolong doa bagi ke Anas. Nabi SAW pun angkat tangan, Nabi doa. Tuan-tuan, doa ni apa doa dia? Allahumma rzuqhu mala wa walada wa bariklah. Ya Allah, ya Tuhan aku, urzuqhu mala, kurniakan kepada dia harta yang banyak. Nabi doa kepada Anas, kurniakan kepada dia harta yang banyak, wa walada, dan juga anak-anak yang ramai, wa bariklah, dan berkatilah kehidupan dia. Cerita Anas bin Malik ni tuan-tuan sekalian, wa qad barakallahu lahu fi umrih. Allah Subhanahu wa taala dia bagi barakah dalam umur Anas, sehingga kan disebutkan dalam kitab sirah, hatta asha qarnan kamilan wa fawqahu salasu sanawatin, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala hidupkan dia. Pasal Nabi minta supaya berkati umur dia, bagi rezeki dekat dia, bagi anak-anak dia yang ramai. Anak cucu dia tuan-tuan sekalian, kira-kira ni hampir 100 orang lebih. Tu dia cucu 100 orang lebih tuan-tuan sekalian. Pakai jenuh nak kira. Kalau kita boleh macam tu, ibu satu ya, kita ibu 4 pun cucu dekat boleh pergi 80 ya. Tu pun paling banyak lah tu. Tu pun tak kenal dah cucu. Anak siapa? Dia anak sekian-sekian. Cucu pun yang mana satu tak? Lupa dah. Dia 100 lebih tuan-tuan sekalian. Dia dapat cucu 100 lebih. Sehingga kan dalam asar sahabat, dalam cerita tentang sahabat, Asya qarnan, dia ni hidup satu abad. Satu abad bersamaan dengan berapa tuan? Bersamaan dengan 100 tahun. Dia hidup 100 tahun, kamilan 100 tahun yang sempurna, wa fawqahu 3 sanawat, dan Allah Ta'ala panjangkan umur dia 3 tahun lagi. Maknanya 103 tahun dia meninggal. Anas bin Malik dalam keadaan harta dia yang cukup banyak, dalam keadaan anak cucu yang begitu ramai, dalam keadaan umur yang panjang, dan umur yang panjang itu dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini barakahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya baca riwayat daripada Anas. Kata Nabi SAW akan mai kepada kita zaman yang mana orang-orang kena sabar kalau nak beragama ni. Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Kena sabar ni maksud dia apa? Maksud dia dalam hadis ni, zaman kita ni zaman yang cukup mencabar, di mana kita nak buat amal ibadah walaupun tak ada halangan macam mana di Palestin, walaupun tak ada halangan macam mana di Myanmar, di puak-puak Rohingya, Rakhine, walaupun tak ada halangan macam mana di Fatani, Darussalam. Kita ni aman, bebas untuk kita nak main tuan-tuan sekalian. Tetapi halangan tu yang pertama main daripada diri kita satu. Balik-balik kerja dengan penat apa semua, dengan nak landing, nak turun apa, nak perubah badan, tiba-tiba dengan azan pula, Allah azan pula, dia main macam tu kan. Lepas tu pula tuan sekalian, itu satu, dia main rasa malas kita ni satu. Dan yang kedua, daripada keluarga kita. Kita dah mula mengaji dah mula nak ajak anak-anak kita ni bagi kenal agama apa semua. Allah, ujian cukup besar tuan-tuan, ujian cukup besar. Bukan dia mudah. Daripada dulu kita kenal isteri kita ni, isteri kita pun kenal kita macam mana. Daripada tak pernah duk tutup aurat, tiba-tiba kita nak abang kat dia ni, aku duk mengaji ni, hang tahu dah ustaz duk cerita abang aurat ni, aku malu hang tahu dah. Hang tutup lah, bubuh lah kepala hang dengan tudung apa semua. Bini kita kata pirah dia jaga kita. Abang dulu pun duk pakai seluar pendek, duk main morat saya, tiba-tiba balik nak jadi ustaz. Mampu kita. Sakit kepala tuan-tuan sekalian. Anak-anak kita dengan tak pernah duk mengaji agama, tiba-tiba kita nak ajak suruh semayang, kita pun cari satu rotan nak tiba mereka apa semua. Anak kata, apa ni ayah? Apa ni daddy? Daddy ya, bagi sebab orang hebat. Apa ni daddy? Apa papi? Papi pun ada ke apa kan? Apa ni dia kata ni?
Dulu ayah tak pernah macam ni pun. Dia kata, dulu ayah kalau kami tak semayang pun tak ada masalah. Waktu maghrib kita rajin duk keluar pergi makan sana, tak ada duk fikir tentang semayang. Subuh tak pernah duk gerak kami pun. Pasal apa lah gerak kami? Pasal apa hidup kita dah tak sempurna? Pasal apa kita dah jadi keluarga yang porak-poranda? Ayah bila ayah jadi jurutanggota surau, habis semua kami ni salah. Tuan-tuan, ada tak ada orang macam tu? Tu yang tidur di surau. Pasal dia balik rumah, dia nak implementkan benda yang dia duduk dengar. Dia main di surau. Ustaz lah duduk katok dia. Tahu katok macam mana? Katok ni pegang kayu hampuk kepala dia. Duk cerita macam ni, nanti kalau gini, dia pula duduk dengar Allahu Akbar. Aku tak boleh. Jadi macam tu. Dia balik-balik rumah pula, anak isteri pula duk balon dia. Lain kali gila macam tu. Naik atas, tinggal atas, terjun kepala dulu, mati. Tuan-tuan, ni cabaran. Jadi dia nak buat macam mana? Allahu Akbar, tabarakallah. Nampak tak sekalian? Kita boleh bercakap lah, kan? Tuan-tuan boleh tuding jari lah, ustaz tak apa lah, ustaz nikah dengan ustazah lah. Jadi memang pakai tertutup siang dah. Ni kami ni lagu mana? Takkan ustaz tu kata hampa kena cerai pergi cari ustazah. Dia kata mudah lagu tu nak nikah, tuan sekalian. Allahu Akbar, bukan satu benda yang mudah, kan? Jadi cerita dia macam mana? Agama tidaklah sekejam itu. Agama tak sekejam macam tu. Kalau kita dah mula berhijrah, tuan-tuan sekalian, pelan-pelan, antara dia apa? Kita nak tuju akhlak yang baik. Kita nak orang kata apa, nak mengamalkan agama ni, kita kena mula dulu dengan diri kita. Barulah boleh kita nak abang kat keluarga. Kita sebagai pemandu, kita sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita sebagai satu orang lelaki yang menjadi pemimpin kepada perempuan. Boleh faham, tuan-tuan? Kita nak suruh dia tutup aurat apa semua, kita nak kena tutup aurat dulu. Kita main semayang juga main, tapi dalam waktu yang sama sekali habis semayang, kain pelekat tu dia angkat, dia duduk belit belakang dia, rupanya pakai seluar pendek Fido Dido. Tu cerita dulu lah, Fido Dido dulu ni. Balik aku tu jadi sorbangan cerita apa Sarjan Hasan tu. Macam tu. Lepas tu balik nak suruh perempuan dia tutup dengan pakai tudung apa semua. Tak boleh. Boleh faham? Nak suruh anak dia semayang. Kita pun jarang-jarang semayang. Jadi payah, tuan sekalian. Bila main duk dengar ceramah macam ni, dia main satu karan, dia main satu charge kat kita ni. Balik-balik tak boleh. Aku nak kena ni berjihad, dia kata kepada keluarga aku, dia kata. Nak berjihad macam mana? Kita tak boleh nak mujahadah. Yang ni yang kata pegang agama, sobangan pegang bara habis. Lepas tu kawan-kawan pula masyarakat kita pula, tuan-tuan ingat mudahkah turning point kita nak berubah ni? Allahu Akbar. Dari situ Nabi SAW, abang-abang, Nabi suruh kita hijrah. Hijrah, tuan-tuan sekalian. Hijrah ni maksud macam mana? Maknanya pergi ke satu tempat yang lain. Kita bila balik main, ada perubahan yang telah kita buat di tempat yang lain, barulah boleh. Tapi kalau kita nak buat tang ni, Allahu Akbar, susah. Kawan-kawan kita waktu maghrib ajak pergi minum apa semua, kita dah nak berubah waktu maghrib nak main semayang maghrib. Dia hantar WhatsApp, bro, ada mana? Kan lagu tu lah cerita lah ni, bro, ada mana? Kan? Takkan dia nak kata, aku nak abang pergi surau ke mana ni? Dia jadi lagu tu, aku nak abang pergi surau macam mana ni? Kan aku on the way pergi surau dah, nak tulis on the way surau, nak tulis macam tu, on the way surau. Saya kawan berbual, ha, dia buah lagu tu, gelak-gelak, bro, sejak bila you dah jumpa batu nisan? Dia buah lagu tu, sejak bila dah jumpa batu nisan? Dia bodoh dengar lagu tu, masuk dalam grup pula, dia pas screenshot, pergi tembak dalam grup pula. Dia tadi tengok kawan kita seorang, dia dah mula nak jadi ustaz. Jahanam. Bukan ustaz, ustaz dia panggil. Bukan you. Dia mula jadi ustaz, pakai duk kena bahan. Ustaz apalah, hang lah duk ajak kami pergi main apa nama kasino dulu. Hang lah duk ajak kami, sudahlah hang ni alim-alim kucing lah. Dia buat macam tu. Kawan pun turun dah main ke surau ni, baru kan nak masuk ke surau, buka-buka WhatsApp, you take balik, tuan sekalian, naik atas, Copacabana, cerita ada terus pergi jadi zaman dulu punya orang. Payah, tuan sekalian. Jadi itu di antara hambatan dia. Yang Nabi kata apa? Nabi kata genggam agama macam mana genggam bara api ni. Muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kata tidaklah terkejut ketika mana Nabi SAW pesan kepada kita. Nabi kata badiru bil a'mal fitanan. Nabi kata buatlah amalan banyak-banyak sebelum main kepada kita satu fitnah. Ni pun nak berubah ni, nak pegang agama ni.
Fitnah ni macam mana? Nabi kata kaqta'il lailil muzlim. Fitnah tu akan main kepada kita seperti mana potongan malam yang gelap. Nabi kata fitnah ni macam-macam tuan-tuan. Semalam saya ceramah di surau Al-Mizan semalam ni, kan, cerita tentang fitnah, akidah akhir zaman. Jadi fitnah ni macam-macam lah, macam-macam. Fitnah ni bukan yang kita faham tu saja. Maksud dia apa? Dia ni kita pergi fitnah dia, kita kata dia buat macam ni. Bukan fitnah yang tu. Yang tu pun fitnah juga, tapi fitnah dengan ruang lingkup yang lagi besar. Apa maksud dia tuan-tuan dia? Macam-macam. Fitnah ni maksud ujian pun fitnah. Bala Tuhan pun maksud dia fitnah. Lepas tu dengan ujian, dengan ancaman Allah, dengan api neraka, semua dimasukkan sebagai fitnah. Dalam ayat Quran cerita macam-macam. Nak cerita tentang api neraka, ayat Quran pernah menggunakan perkataan fitnah. Nak cerita tentang balasan orang yang buat jahat, ayat Quran pernah menggunakan perkataan fitnah. Nak cerita tentang kebakaran, Allah Ta'ala bagi bakar kita ni, cerita Allah Ta'ala pernah menggunakan perkataan fitnah. Makna dia fitnah ni banyak. Bila fitnah ni mai kepada kita tuan-tuan, kata Nabi SAW, boleh jadi yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Bila Tuhan nak uji dia, Tuhan bagi fitnah kepada dia, Tuhan buat turun fitnah. Kalau dia tak betul-betul beriman kepada Allah, dia boleh jadi yusbihur rajul mu'minan, pada waktu pagi dia beriman kepada Allah, wa yumsi kafiran, bila main petang dia kafir kepada Allah. Boleh jadi macam tu. Pagi beriman kepada Allah, tiba-tiba bila waktu petang dia jadi kafir. Kafir ni dengar kasar. Kalau kafir ni nampak macam lembut, kalau kafir tu bahasa utara tu, kafir ni dengar kasar. Kan? Boleh jadi tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi kata apa? Dalam syarah hadis tu, Syekh Idris Al-Marbawi yang mensyarahkan hadis Sunan Tirmizi, dia kata jadi kafir ni macam mana? Ketika mana diberi ujian oleh Allah, kita tak tahan dengan ujian tu. Lah ni tuan-tuan tak kena ujian tu. Tuan-tuan boleh duduk semayang, tuan-tuan boleh duduk baca Quran, tuan-tuan boleh duduk bersedekah, tuan-tuan boleh duduk mengaji. Tiba-tiba bila kena ujian. Ujian apa? Anak sakit, sikit ya Tuhan bagi. Anak sakit tuan-tuan sekalian. Kan, saya pun ada 2-3 orang sahabat yang kena ujian anak sakit ni. Ada seorang sahabat kerja Jabatan Agama Pulau Pinang sekali dulu. Anak ni dia sakit kulit. Bila main malam yang tu dia garu tuan-tuan sekalian sampai melecak habis-habis ni. Banyak doktor lah dia pergi jumpa. Banyak doktor dia pergi jumpa. Macam-macam doktor duk saran kepada dia, ambil yang tu lah, bagi ubat ni lah apa semua. Anak ni malam, anak kecil, tiap-tiap malam duk menangis. Sampai duk garu badan ni. Dia pun Allah nak buat macam mana. Dia pun buka kipai, buka aircon tala lah, macam-macam duk kipai lah, duk bagi, duk pegang tangan lah apa. Bila tidur ni ikat tangan anak ni waktu tidur. Pasal waktu tidur dia boleh duk garu. Bila dia garu sakit mangkit tidur, dia luka. Jadi sakit nak mandi dia teriak. Budak-budak tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Kena uji macam tu. Bila kena uji tu dia main macam-macam. Dia main cerita dekat kita, dia main ustaz, dia main dalam kepala ni, hang ni orang Islam, hang semayang, hang rajin sedekah, hang rajin duk mengaji. Pasal apalah Tuhan diuji hang macam ni? Sepatutnya hang tak kena, pasal hang kaki semayang. Ni orang hak bukan kaki semayang, anak depa sihat, terajang depa lagi dah. Tuan-tuan nampak tak? Dia main macam tu kat kita tu. Tak kena fitnah macam tu. Sebab tu kita boleh duk relax. Satu macam yang kena fitnah macam tu, baru duk fikir, ya Allah, orang lain banyak lagi duk buat dosa. Pasal apa dia tak kena apa? Tiba-tiba main kat kita ni duk kena macam-macam ni. Dia mula macam tu. Allahu Akbar. Ketika mana dia bercakap macam tu, dia tidak sedar cakap dia telah menjatuhkan dan membatalkan iman dia, lalu dia menjadi kufur kepada Allah. Yang ni yang Nabi SAW sebut. Sama ada dia berbentuk ujian yang teruk dekat kita ataupun berbentuk kesenangan. Senang pun boleh jadi kafir tuan-tuan sekalian. Bila dah senang, dia kira nak senang lagi. Yang kata Islam, yang kata manusia ni, bila dah senang dia kira nak senang lagi. Bila dah naik pangkat, dia kira nak naik pangkat yang lagi tinggi lagi. Jadi macam mana sekalipun nak kemewahan dunia, nak pangkat, nak pandangan manusia dekat dia, dia sanggup buat apa saja. Sama ada benda tu halal ataupun benda tu haram, dia akan langgar. Semalam saya cerita apa tuan-tuan sekalian? Saya cerita kalau dia tak boleh nak buat fitnah kepada kawan yang nak grade sama dengan dia. Dia bila dah besar ni dia jadi sopa piramid.
Daripada grade 19 naik pergi ke 29, naik pergi ke 41, 41 rabat 44, 44 naik pergi 48, 48 nak pergi ke 52 tu dah mula sikit lah. Jadi ada satu tempat yang nak pergi ni 2 orang, kita duduk dengan kawan kita duduk target aku mesti dapat 52. Lepas tu nak pergi naik pergi 54 pula. Kalau boleh pencen tu dalam keadaan C, jusa C pencen. Tapi nak pergi tu ada lagi persaingan ni 2 orang, nak buat macam mana ni? Duk fikir tak habis tuan-tuan sekalian, dia main nak jadi kufur kepada Allah. Dia sudah pergi upah siapa-siapa, tolong Ustaz penayar kawan ni Ustaz, buat khenat kat kawan ni Ustaz. Buat khenat apa ni Ustaz? Buatlah apa-apa yang betul dekat dia. Kan kawan ni pun pergi upah satu perempuan apa semua, duk main koda lah apa. Sikit je tuan-tuan sekalian nak berjatuh orang perempuan lah. Yang tu aja. Allahu Akbar. Buruk nama kawan ni. Habis selesai tuan-tuan sekalian. Kalaulah orang tahu kata benda tu fitnah, kawan ni berjaya menangkis fitnah tu, dia buat cara lain pula, cara halus pula. Cara halus ni macam mana tuan-tuan sekalian? Pergi cari bomoh, yang tu ya. Dia pergi kat bomoh, dia kata dia ni menjadi penghalang untuk saya nak dapat grade sekian-sekian. Jadi boleh tak Tok Bomoh tolong saya buat? Tok Bomoh pula tanya kepada dia, lah ni nak buat macam mana? Nak pergi mati terus ke, ataupun nak bagi mati sakit, nak bagi sakit teruk ke, ataupun tidur ke macam mana ke? Dia ikut Tok Bomoh lah mudah. Tok Bomoh pula bagi syarat ke dia, ni kalau aku buat ni tak boleh tarik lah dia kata ni. Ingat, kalau tarik hang kena ganti nyawa. Dia pun dengar, tak apa, grade punya pasal. Ada tak ada tuan sekalian? Ada lah, kalau tidak tak ada lah cerita drama TV3 kita ni. Ada benda tu. Allahu Akbar. Yang tu yang jadi kufur kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panjanglah cerita tu. Sehingga kan Nabi SAW sebut, Nabi kata yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang ni kufur pasal apa? Pasal dia pergi jual agama dia kerana kepentingan dunia. Maka pagi dia boleh jadi beriman, petang dia boleh jadi kafir, disebabkan fitnah yang telah Allah Subhanahu wa taala turun mai kepada dia. Jadi tuan-tuan, kita nak buat macam mana lah ni? Lah ni jadilah satu manusia yang bersyukur dengan apa yang ada, yang tu ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau hamba bersyukur, Tuhan kata, aku akan tambah kesyukuran kepada hamba, aku tambah nikmat. Nikmat ni apa tuan-tuan sekalian? Nikmat ni bukan satu benda yang kita miliki, tapi nikmat ni satu benda yang kita nikmati. Betul tak? Kadang-kadang tuan-tuan miliki benda tu, tuan-tuan rasa seronok, ada nikmat apa semua ada. Benda tu bukan nikmat, benda tu dia jadi masalah kat kita pula. Kita ada kereta besar tuan-tuan sekalian. Kita duk ingat alhamdulillah kereta besar apa. Kita pun tak pernah naik kereta tu. Duk simpan saja dalam garajnya. Duk naik apa? Duk naik ambulans ni, duk ambil kita pasal duk sakit. Ada orang macam tu. Ada rumah banyak tuan sekalian, rumah sewa dia sana sini. Orang pakai duk sewa. Dia tak pernah duduk satu rumah pun. Ada rumah yang besar tuan sekalian. Apa gunanya rumah besar kalau kita hanya hidup dalam satu bilik saja? Duk bangga dengan orang, Ustaz, rumah saya dah guna lajar lah. Kau apa kita nak berhenti ni? Tuan-tuan pun tak angkat tangan, kata masa dah habis apa-apa. Korang je tak limai dah lepas ni. Cerita ada yang tu ya. Kan, tapi tuan-tuan boleh duduk semangat nak dengar. Yang mana 1 jam? Baik, sikit-sikit lagi nak habis ayat ni. Baik tuan sekalian. Tuan-tuan ada rumah banyak. Ada rumah ni ada bilik ni sampai 5-6 bilik. Tiap-tiap bilik ada aircon. Tuan-tuan tidur di 5 bilik ke? Tu nak tanya lah. Duk megah sangat tu. Yang ni lah kita menyesal ketika mana Allah Subhanahu wa taala cerita orang yang ada harta tetapi harta tidak dapat dimanfaatkan. Menyesal. Rumah besar tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pernah tidur dalam bilik air tak? Dalam bilik air, dalam tandas pun tak pernah tidur. Kan? Lepas tu apa gunanya buat benda tu? Bilik banyak. Tak pernah tidur bilik semua pun. Satu bilik tu je. Jadi baik kita guna bilik tu. Sebab tuan-tuan, akhir dah kalam saya ni. Ketika mana orang ada harta, ada beberapa perkara yang dia akan menyesal. Tuan-tuan tengok, buka ayat Quran. Orang yang menyesal di hadapan Allah apa dia? Antara dia menyesal, dia nak buat amal soleh, dia nak sedekah. Dua benda tu ya. Yang pulun sangat kita duk cari harta benda apa semua ni, jadi
Islam bagi untuk kita nak jadi kaya sebab kita boleh bantu orang, untuk kita bersyukur. Yang saya sebut ni orang yang tidak bersyukur, orang yang kufur ni. Sebab kita tuan kata ustaz hak main ni semua sama, yang semua nak bagi miskin. Dia kata aku hak kaya ni guna kata. Kan? Dah alhamdulillah kaya silakan. Cuma jangan kufur yang tu ya. Kan? Kalau kita ada harta, yang pertama kita menyesal apa tuan-tuan sekalian, orang lain guna harta kita nak kena jawab dia di hadapan Allah. Betul tak boleh? Bila kita mati, harta kita akan jadi faraid, dibahagikan kepada waris kita. Betul tak boleh? Yang nak kena jawab ni siapa tuan-tuan dalam kubur? Kita nak kena jawab. Harta kita tak boleh buang dalam kubur, walaupun hanya sepasang stukin buruk pun tak boleh. Tak boleh bobi. Yang pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, harta kita banyak tetapi kita tak dapat nikmati semua. Pasal apa? Pasal harta tu dapat kepada orang lain. Yang ketiga, harta kita banyak tetapi harta tu tuan-tuan sekalian, kita nak kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kita banyak, dalam waktu yang sama kita pulun cari harta orang lain yang mengambil manfaat dia. Boleh faham? Pulun cari harta sampai tak ada mengaji, tak ada semayang apa semua, tiba-tiba dapat kepada orang lain. Kan? Sebab itulah jadilah orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur macam mana? Dia ada harta banyak dan dia sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia banyak tolong orang. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila dia meninggal, harta yang ditinggalkan sedikit saja nak dibandingkan dengan harta yang dia transfer ke akhirat, itu lebih banyak. Kan? Ada satu bank, bank Ar-Rajhi. Tuan-tuan kenal Syekh Ar-Rajhi ni? Allahu Akbar. Bank dia ni sampai tempat kita buat dah. Tuan-tuan, dia ni antara orang yang duk lawan dengan bank konvensional ni, bank Ar-Rajhi ni. Lepas daripada dia dah jadi millionaire, kaya sangat-sangat dah tuan-tuan sekalian, dah kaya lah. Dengan kekayaan ini dia ambil sikit saja untuk dia nak hidup. Tak banyak mana, sikit saja untuk dia nak hidup tuan-tuan sekalian. Kan dia duk spend masa lebih kurang dalam 10 tahun, 20 tahun. Dia ambil sikit je untuk dia. Bila makan sikit-sikit cukup. Hak kekayaan yang lain dia serahkan kepada agama tuan-tuan. Dia bagi dekat sekolah, dia bagi dekat masjid, dia bagi ke orang miskin, dia bagi habis. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengoklah, tak ada apa dekat dia, sehingga kan di akhirat nanti banyak harta yang dia akan dapat. Oleh itu, banyak-banyaklah tuan-tuan sedekah, khususnya kepada surau tuan-tuan ni memerlukan. Saya tengok tadi tak mana ada atau sumbangan apa tu, jadi tuan-tuan banyak-banyaklah sedekah. Mudah-mudahan dia menjadi harta kita di akhirat nanti. Kita berhenti dekat tu, minta maaf terlajak masa, dan minta maaf juga andainya apa yang kita bincangkan pada malam ni tidak menepati dan tidak sampai kepada hasrat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kepada Jabatan Besar Surau kerana sanggup menjemput saya dan memberikan kesempatan untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya memohon ampun, kepada tuan-tuan saya memohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.